Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin minta maaf hari ini saya mula lambat. InsyaAllah kita mulakan pengajian dengan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab keampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Di belakang boleh dengar suara saya? Boleh ya? Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti pada minggu yang lepas, yang mana minggu lepas kita sedang membicarakan ayat ke-57 ya. Yang mana ayat ini membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi penghuni syurga. Sebelum itu Allah membicarakan berkenaan dengan penghuni neraka. Jadi saya rasa kita dah habis membicarakan ayat ini. Sekarang insya-Allah kita akan masuk ini kepada ayat 58. Ayat 58 ini Allah Subhanahu Wa Taala dia menerangkan kepada kita akan kepentingan kita melaksanakan amanah. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu untuk kamu melaksanakan amanah kepada ahlinya. Jadi pertama sekali kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan amanah. Sebab di sini Allah mengatakan Allah memerintahkan manusia yang mukallaf untuk melaksanakan amanah. Maka perkataan amanah ini dia merangkumi banyak aspek. Daripada maksud ini amanah adalah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Allah memerintahkan kita untuk kita beriman. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk kita melaksanakan perintah-perintahnya daripada solat dan puasa dan sebagainya. Maka ini adalah daripada amanah yang Allah telah memberikan kepada kita. Sebelum itu juga Allah memberikan kepada kita keupayaan untuk melaksanakan amanah tersebut. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan memberikan kepada manusia keahlian untuk melaksanakan perintahnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada manusia. Ada manusia mempunyai kelebihan daripada manusia yang lain. Ada manusia dia boleh membantu orang lain. Ada manusia tidak mampu melakukan sedemikian. Ada manusia diberikan kekuatan jasmani. Ada manusia diberikan kelebihan akal. Ada manusia diberikan kelebihan harta. Dan anda boleh cek ni Haris, dia tak ada sound. Anda tak tahu, semua dah on tapi tak boleh. Jadi ada sebahagian dari manusia Allah memberikan kelebihan daripada manusia yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia pertama sekali melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kedua, memerintahkan manusia untuk menggunakan kelebihan yang Allah memberikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan amanah ini dia merangkumi perintah-perintah Allah dan juga tanggungjawab manusia di antara satu dengan yang lain. Yang ini seperti mana kita mengatakan banyak kali,
kita ada perintah-perintah Allah dan kita ada hubungan perintah Allah yang bersangkut dengan hubungan dengan sesama manusia. Jadi perkataan amanah ini dia merangkumi segala-galanya. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia dan jin. Itu sebab Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta manusia dengan jin kecuali mereka beribadat kepadaku. Maka ini adalah amanah. Allah memberikan kepada manusia. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahawasanya amanah ini juga pernah mahu diberikan kepada makhluk yang lain. Fa abaina minha wa ashfaqna minha. Akan tetapi makhluk-makhluk yang lain tidak mahu memikul amanah ini. Yani Allah SWT mengatakan inna aradna al-amanata ala samawati wal jibal. Kami telah memberikan amanah kepada langit-langit dan juga gunung. Fa abaina. Mereka tidak mahu yakni memikulnya. Sebab ini amanah ini adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar dan berat. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia dan memberikan kepada jin. Jadi kita adalah mukallaf dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan perintah ini. Maka kita lihat kepada ayat ini memulakan dengan mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Seorang yang suami, dia diberikan tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isteri. Maka di sini kita mengatakan dia ada amanah ke atas isterinya. Begitu juga, syukran. Begitu. Jawab yang apa? Ini baru sedap sikit. Syukran. Kenapa dia punya ni? Atas dia punya pus. Ada buka atas sini. Sebab anak pakai yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Kecil sikit. Testing. Test. Okey, aku boleh cuba. Jadi kita kembali kepada ayat ini. Allah SWT mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kita nak faham dulu yang ini apa yang dimaksudkan dengan amanah dengan lebih baik ya. Sekarang kita akan membicarakan yang ini tentang tanggungjawab. Tanggungjawab sesama manusia. Misalnya seperti apa? Seorang yang berkahwin misalnya, maka dia ada tanggungjawab ke atas jauhkan ya. Dia ada tanggungjawab ke atas isterinya. Seorang apabila ada anak, maka dia ada tanggungjawab ini ke atas anaknya. Maka ini adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya. Kita mengambil misal yang lain, seorang misalan dia mempunyai syarikat, maka dia bertanggungjawab atas pekerjanya. Begitu juga seorang pekerja, apabila dia bekerja, dia bertanggungjawab atas majikannya. Begitu juga seorang pelajar, student, dia bertanggungjawab ke atas ibu bapanya supaya dia belajar dengan baik di sekolah. Begitu juga dengan guru, apabila dia mengajar, maka dia mengajar ini dengan betul supaya orang lain mendapatkan manfaat daripada apa yang dia ajar. Lagi apa lagi? Begitu juga dengan seorang doktor.
Seorang doktor juga yang melaksanakan tanggungjawabnya, melaksanakan kawatannya dengan baik supaya manusia mendapatkan manfaat daripadanya. Jadi kita boleh membicarakan banyak sekali keadaan. Maka tiap-tiap manusia ini ada keadaannya tersendiri. Kalau ada orang menanyakan misalnya bagaimana dengan suri rumah pula, ada amanah ke tidak ada amanah? Kita hidup dalam zaman orang memperkecilkan pekerjaan ini, tetapi dalam Islam dia daripada pekerjaan yang paling mulia. Tetapi sebab kita hidup dalam zaman yang mana manusia banyak kehilangan agama dan manusia tidak ada keyakinan dengan Tuhan, dan manusia merasakan dirinya boleh memikirkan apa yang terbaik bagi dirinya. Jadi kita lihat alam ini menghadapi krisis yang besar. Sebab manusia tidak lihat kehidupannya sebagai satu kehidupan yang ada maksud. Dunia adalah segala-galanya. Yang penting kita menjadi kaya. Yang penting kita ada wang. Yang penting kita ada kekayaan. Ini kita lihat kebanyakan manusia terjerumus dalam masalah ini. Jadi mereka tidak menghiraukan tentang isu-isu agama dan bagaimana manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat ada orang memperkecilkan suri rumah. Jadi suri rumah ni saya nak syarahkan sikit. Tadi berkaitan doktor, berkaitan dengan belajar, ini semua tak ada masalah semua orang boleh faham. Tetapi suri rumah ini sekarang ada orang yang mengatakan tidak wajar bagi wanita duduk misalnya di dapurnya dan duduk di rumahnya, lebih baik dia keluar bekerja dan sebagainya. Maka di sini kita lihat tentu sekali kalau satu orang itu memang dia tidak ada choice, misalnya dia ada masalah financial dan sebagainya, itulah perkara yang berbeza Tetapi kalau sekiranya dia ada pilihan misalnya dan dia tidak memerlukan bagi dia untuk dia keluar, mana lebih baik dia duduk di rumahnya dan dia melakukan tarbiyah kepada anak-anaknya ataupun dia bekerja. Maka Islam di sini mementingkan aspek tarbiyah daripada tanggungjawab seorang ibu ataupun perkataan suri rumah adalah untuk menjaga anak-anak mereka di rumah. Sekarang ini kita menghadapi krisis. Anak-anak tidak ada tarbiyah. Anak-anak tidak ada tarbiyah. Misalnya anak-anak balik daripada sekolah, ini tak tahu lah, mungkin zaman sekarang apa yang saya lihat, terus main game. Kalau sekiranya misalnya dia di rumah tidak ada orang dan sebagainya, dan dia expose dengan di internet ini, dia expose dengan game daripada saat dia pulang kepada sekolah, mungkin sampai malam. Jadi kalau sekiranya kehidupan anak ini seperti ini, maka ini adalah bahaya. Sebab dia boleh terkesan dengan apa yang ada di luar sana. Tetapi beza kalau sekiranya ada ibu di rumah, misalnya ibu boleh menegur anaknya, boleh melakukan tarbiyah, boleh nasihatkan kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak itu mendapatkan tarbiyah. Maka ini yang ditekankan oleh agama kita. Jadi tanggungjawab seorang suri rumah. Saya tak tahu perkataan suri rumah ni perkataan yang bagus digunakan ke tidak. Apakah yang dimaksudkan dengan suri rumah? Perkataan suri rumah ni macam mana? Ada siapa-siapa boleh terangkan? Saya sebenarnya saya tak tahu apa maknanya. Maksudnya suri tu apa? Oh, macam pemaisuri gitu ya. Okay. Oh, jadi suri itu short form pemaisuri Oh, pemaisuri rumah. Alhamdulillah, bagus. Sebab dalam bahasa Inggeris dia panggil housewife. Sebab orang kalau orang barat dia macam seolah-olah dia menghina housewife. Tetapi sebahagian orang Islam mengatakan kita tak boleh menamakan dia housewife. Dia adalah homemaker. Homemaker ini bukan housewife ni ibarat kalau ikut kepada western tradition, seolah-olah tidak ada fungsi Dia duduk kat rumah dia, housewife. Dia memang tempat dia dekat rumah begitu. Tetapi Islam ini menerangkan bahawasanya tanggungjawab seorang wanita di rumahnya adalah jihad fi sabilillah, seperti jihad fi sabilillah. Jadi saya merasakan
wanita Islam perlu memahami akan kepentingan ini. Kita ada hadis Nabi SAW kan berkenaan dengan wanita masuk syurga. Apabila seorang wanita menjaga solatnya dan mentaati suaminya dan mentarbiyah anaknya, maka dia dimasukkan dari syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di sini, seorang wanita, kalau kita mengatakan suri rumah ini, dia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Jadi tanggungjawabnya tentu sekali, daripada tanggungjawabnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah seperti solat, dan begitu juga menjaga kita mengatakan keluarganya ataupun menjaga rumahnya, dan melakukan tarbiyah kepada anak-anak, dan melaksanakan apa-apa perkara yang memberikan manfaat kepada ahli keluarganya. Ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah amanah terhadap anak-anaknya, ini adalah amanah terhadap suaminya, dan ini juga adalah amanah ini terhadap ibu bapanya. Jadi kita kalau nak membicarakan tentang amanah, ini satu perkara yang sangat besar. Sebab tiap-tiap daripada kita ada amanah tersendiri. Sebab tiap-tiap daripada kita dalam situasi yang berbeza. Betul ke tidak? Sebagai misal, situasi saya tak sama dengan situasi para hajar di sini. Betul ke tidak? Jadi situasi kita berbeza. Kita lihat manusia ini, ada manusia yang belajar, ada manusia yang bekerja, ada manusia yang kahwin, ada manusia yang belum kahwin, ada manusia yang ada anak, ada manusia yang tidak ada anak. Maka tiap-tiap daripada kita mempunyai situasi yang berbeza. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan tanggungjawab dalam situasi yang kita berada di dalamnya. Dan Allah meletakkan kejayaan kita bagaimana kita dapat melaksanakan amanah ini. Jadi seorang isteri ini yang berjaya adalah seorang isteri yang melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri dengan cara yang terbaik. Maka dia adalah isteri yang berjaya. Maka seorang pekerja pun sama juga. Apabila dia melaksanakan pekerjaannya seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, maka dia adalah pekerja yang berjaya. Seorang peniaga pun sama juga. Apabila dia melaksanakan perniagaan mengikut ini kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia merupakan peniaga yang berjaya. Maka ini yang Allah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk kamu melaksanakan amanah dan memberikan amanah tersebut kepada ahlinya. Jadi itu sebab kita sebagai orang Islam penting kita mempelajari agama kita supaya kita mengetahui tanggungjawab kita. Sebab kita boleh mengatakan misalan kita nak kena laksanakan tanggungjawab, tapi kita pun tak tahu apa itu tanggungjawab kita. Itu ada masalah. Jadi kita nak kena faham keadaan kita dan apakah kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang ini memerlukan seseorang itu ada ilmu supaya dia dapat mengetahui apa yang ini yang diwajibkan yang ini ke atas, apa yang diwajibkan ke atasnya. Tetapi ini hanya bagi mukallafin. Bagi mukallaf. Dari mukallaf kita ada manusia dengan jin. Tetapi malaikat ini tidak ada. Sebab ini malaikat ini dia bukan mukallaf. Tetapi manusia dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanggungjawab ini dan perintah-perintah. Jadi manusia ini apabila diperintahkan untuk melaksanakan amanah, ada yang melakukannya, ada yang tak melakukannya. Sebagai misal, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia supaya tidak mencuri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia supaya yakni tidak menzalimi. Tetapi ada manusia yang mencuri, ada manusia yang menzalimi. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sudah mengetahui tak semua manusia akan melaksanakan tanggungjawabnya. Tak semua manusia akan melaksanakan amanahnya. Maka oleh sebab itu Allah menurunkan hukum ahkam yang bersangkut paut dengan jinayah. Kita dalam Islam kita ada hukum ahkam jinayah. Betul ke tidak? Kalau sekiranya seorang itu mencuri, ada hukuman baginya. Kalau sekiranya orang itu menzalimi orang lain, ada hukuman baginya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui walaupun manusia ini diperintahkan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, tetapi ramai manusia tidak akan melaksanakannya. Jadi apabila dia tidak melaksanakannya, dia menjadi membawa masalah kepada dirinya dan juga kepada masyarakatnya. Satu orang kalau mencuri, dia memberikan mudarat kepada dirinya pertama sekali.
dan juga dia memberikan mudarat kepada masyarakatnya. Satu orang ini apabila menzalimi orang lain, dia memberikan mudarat kepada dirinya dan dia juga memberikan mudarat kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ahkam yang bersangkut paut yakni dengan jinayah, yang bersangkut paut yakni dengan talak, yang bersangkut paut dengan nusyuz, yang bersangkut paut yakni dengan meninggalkan solat, yang bersangkut paut dengan tidak melakukan puasa, yang bersangkut paut yakni dengan tidak mengeluarkan zakat, yang bersangkut paut dengan murtad, yang bersangkut paut, semua yang kita lihat ada hukum mahkam apabila manusia tidak melaksanakan amanah tadi. Jadi kita lihat ini Islam ini dia adalah agama yang sempurna, sebab dia merangkumi semua aspek kehidupan. Islam menerangkan kepada manusia apa yang diwajibkan dia melakukan pada tiap-tiap masa dan keadaan yang berbeza-beza, dan kalau dia tidak melakukannya maka ada yakni hukuman. Di dunia pun ada hukuman, yang di akhirat ini pun ada hukuman. Dan hukuman ini di dunia ini untuk menjaga dirinya daripada melakukan maksiat dan juga daripada dia memberikan mudarat kepada orang lain. Yang ini sebagai misal ya, kita ada hukuman bunuh. Ini seram sikit ya. Kita ada hukuman yakni kalau orang melakukan pembunuhan, apa jadi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ini dia mengatakan walakum fil qisasi hayatun, sesungguhnya dalam hukuman qisas ada kehidupan bagi kamu. Ini mungkin saya membicarakan ini dulu ya. Kita lihat keindahan Islam di sini. Kita dalam Islam kita ada hukuman yang dikenali sebagai hukuman qisas. Hukuman qisas ini dia adalah hukuman yang dikenakan sama dengan apa yang dia mengenakan kepada orang lain. Ini kita panggil apa? Qisas. Allah SWT mengatakan dalam hukuman qisas ada kehidupan bagi kamu. Bagaimana kehidupan bagi kamu? Sebab kalau manusia dia mengetahui kalau dia melakukan sesuatu kemudaratan kepada orang lain, dia akan dikenakan kemudaratan yang sama, mungkin ini akan menyebabkannya tidak melakukan kemudaratan tersebut. Maka apabila dia tidak melakukannya, maka dia selamatkan dirinya dan dia selamatkan orang lain. Maka seolah-olah dia telah memberikan kehidupan. Boleh faham insyaAllah? Yang ini Allah SWT mengatakan hukuman Islam ini ada kehidupan. Sebab manusia ini apabila dia berhadapan dengan hukuman Islam, dia akan menjauhi maksiat. Dia akan menjauhi maksiat. Cuba bayangkan satu orang ini dia tahu kalau dia melakukan penzinaan, kalau dia sudah berkahwin, dia hukumannya yang ini dikenakan hukuman rejam. Agak-agak dia nak melakukan. Dan dia fikir 10 kali. Betul ke tidak? Okey. Saya tak boleh gerak. Kepala saya ni tak kena. Sambil berbual saya tak boleh gini. Jadi berkenaan dengan hukuman zina ini, dalam Islam kita lihat ini hukuman yang sangat keras sekali. Sangat keras sekali. Sebab Islam mengetahui mudarat ini zina. Kalau zina berleluasa dalam masyarakat, dia menghancurkan masyarakat. Ini yang berlaku hari ini, betul ke tidak? Masyarakat yang kita hidup hari ini di dunia sekarang, sebab ini hukuman Islam tidak dilaksanakan. Jadi manusia tak peduli, betul ke tidak? Hari ini mereka menghalalkan zina. Na'udzubillah min zalik. Zina dibolehkan. Ajib. Kalau kita lihat zaman dahulu tidak pernah berlaku seperti ini. Agama-agama yang lain juga mereka tidak membolehkan zina. Tetapi zaman sekarang manusia sudah tidak peduli dengan agama. Jadi kita lihat satu orang yang melakukan penzinaan, kalau sekiranya dia sampai umur sedemikian umur, tidak ditangkap dan tidak ada undang-undang yang di atasnya. Manusia diberikan kebebasan yang melakukan maksiat yang sangat bahaya. Jadi apabila zina berleluasa, apa jadi? Yang ini banyak berlaku ini apa? Abortion. Banyak berlaku apa? Ini apa dalam bahasa Melayu kita panggil ni? Keguguran ya. Banyak yang ini berlaku, yang ini keguguran. Dan ini menyebabkan ramai yang ini pemuda-pemuda melambatkan perkahwinan dan tidak mau perkahwinan. Dan dalam masa yang sama dia mengurangkan
bayi-bayi dan juga generasi yang akan datang. Jadi Islam meletakkan hukuman yang berat bagi mereka yang melakukan penzinaan. Kalau sekiranya manusia mengetahui hukuman yang berat, mereka tentu sekali akan meninggalkan perbuatan itu. Sama juga dengan mencuri. Islam meletakkan hukuman yang berat ke atas mencuri. Sama juga dengan hukuman pembunuhan. Hukuman pembunuhan juga ini adalah qisas. Satu orang kalau dia bunuh orang lain, dia akan dibunuh. Maka dia akan mengingatkan kepada dirinya menjauhkan pembunuhan ini, sebab dia mengetahui kalau dia melakukan perbuatan tersebut dia akan dibunuh. Maka di sini kita lihat daripada hikmah hukum hakam Islam adalah menjaga manusia dan masyarakat daripada kemudaratan ini. Jadi ini kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya, memerintahkan manusia supaya tidak melakukan maksiat ini, dan dalam masa yang sama Allah mengetahui sebahagian manusia akan melakukannya, maka Allah mensyariatkan hukuman baginya. Ini adalah keterangan bagi ayat yang selepasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi pertama sekali Allah memerintahkan manusia melaksanakan amanahnya, melaksanakan tanggungjawabnya. Tetapi apabila manusia tidak melakukannya, maka agama Islam meletakkan syariat hukuman bagi maksiat yang dilakukan oleh manusia. Dan apabila hukuman itu dikenakan kepadanya, maka hukuman itu harus dikenakan dengan keadilan. Manusia yang tidak melakukan jenayah tersebut tidak boleh dihukum. Kalau sekiranya hakim ini ada syak sama ada dia ada melakukan ataupun tidak melakukan, tidak boleh dikenakan hukuman. Maka Islam mewajibkan bagi mahkamah dan hakim untuk melaksanakan keadilan apabila menjalani hukuman bagi penjenayah. Jadi di sini kita telah mempelajari dua perkara. Apakah dua perkara yang kita telah mempelajari? Pertama sekali adalah tentang amanah. Tiap-tiap manusia wajib menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Perkara yang kedua adalah hukuman dalam Islam membawa kepada keadilan. Hukuman dalam Islam ini membawa kepada keadilan bagi manusia. Jadi apabila kita melaksanakan hukuman Islam, kita dapat menegakkan keadilan. Jadi Islam menjaga 5 perkara. Mungkin kita boleh tulis ini. Ada 5 perkara yang Islam menekankan dalam penjagaannya. Pertama sekali, nyawa. Islam menjaga nyawa manusia. Bagaimana Islam menjaga nyawa manusia? Dengan adanya hukuman qisas. Cuba bayangkan kalau satu orang itu dia bunuh orang lain tapi tak ada hukuman, semua sendiri-sendiri, habis masyarakat. Jadi hukuman Islam ini ada hukuman qisas, dan hukuman qisas ini diamalkan oleh semua negeri hari ini. Hukuman qisas diamalkan oleh semua negeri, termasuk negeri kita, mengamalkan hukuman qisas dalam pembunuhan. Kita ada first degree murder, betul tak? First degree murder, second degree murder, third degree murder. Ini dalam fikih jinayat ada ni. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu mengasaskan ini. 1400 tahun. Jadi barat dia mengambil hukuman ini. Jadi mereka ambil apa yang mereka ingat boleh daripada hukuman Islam. Rejam mereka tak mau. Rejam bagi orang yang zina sebab mereka nak melakukan zina. Jadi mereka mengatakan ini tak boleh. Tapi mereka ambil apa yang mereka merasakan bagus. Seperti apa? Hukuman qisas bagi pembunuhan. Mereka mengambil 100%. First degree murder, second degree murder, third degree murder. First degree murder kalau dia sengaja melakukan pembunuhan. Second degree murder kalau dia tak sengaja. Third degree murder dia silap, dan sebagainya. Jadi hukumannya berbeza. Ini seperti dalam Islam juga kita ada hukuman seperti ini. Maka mereka mengambil daripada Islam. Jadi yang pertama tadi apa tadi saya mengatakan? Nyawa. Jadi kita ada hukuman qisas. Tamam? Jadi apabila hukuman ini dilaksanakan, manusia tidak akan bunuh.
dengan suka-suka, sebab dia takut dia pun akan dibunuh. Yang kedua, Islam yang ini menjaga akal yang ini manusia. Islam ini menjaga akal. Apa maksudnya? Maksudnya diharamkan bagi seorang Muslim melakukan sesuatu perkara yang merosakkan akalnya. Sebab akal manusia ini adalah satu perkara yang sangat-sangat berharga. Akal kita ni, kita tak boleh dibeli. Cuba bayangkan satu orang datang kepada kita mengatakan, saya akan memberikan $10 juta, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Akal awak berikan kepada saya. Tapi $10 juta, agak-agak ada orang nak tak? Ataupun nak letaklah 1 bilion, misalnya ni 1 bilion. Satu orang ini mengatakan, misalnya awak berikan kepada akal, kita memberikan yang ni $1 bilion. Agak-agak ada orang nak berikan. Apa maksudnya kalau dia berikan akalnya? Maksudnya apa? Dia jadi gila. Tapi ada 1 bilion. Jadi dia ada 1 bilion, tapi tak betul. Agak-agak ada tak orang yang waras yang mengatakan boleh juga? Tak ada, ya? Betul. Apa manusia nak buat 1 bilion tapi tak kalau dia gila, dia pun tak tahu apa, fikiran semua hilang. Maka Islam ini dia menjaga yang ini akal yang ini manusia. Itu sebab Islam mengharamkan minum arak. Apa sebabnya? Sebab arak ini menghilangkan akal. Dia menghilangkan akal. Manusia apabila minum arak, dia mabuk. Apabila dia mabuk, apa dia buat? Dia boleh bunuh orang. Dia boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membinasakan dia. Kita lihat ini banyak kes drunk driving, kan? Drunk driving ini pada satu ketika di Singapura masalah yang besar. Itu sebab hari ini mereka mengetatkan perkara ini. Mereka mengharamkan satu orang ini bawa kereta kalau dia mabuk. Dan saya pernah lihat dalam satu kes, satu orang ini dia mabuk, dia langgar 3 orang. 3 orang ini mati. Nampak tak? Jadi daripada perkara yang disebabkan dengan mabuk ini, banyak perkara. Manusia boleh membunuh orang lain, manusia boleh membunuh ibu dia sendiri, boleh membunuh anak dia sendiri sebab dia mabuk. Maka Islam ini meletakkan ini hukuman yang berat ini kepada mengambil dadah dan juga meminum minuman yang keras. Yang ketiga, Islam menjaga maruah manusia. Maka diharamkan seseorang itu mencemarkan maruah orang yang lain. Misalnya kita dalam Islam, kita ada hukuman qazaf. Hukuman yang dikenali sebagai qazaf. Ini dalam bahasa Melayu saya tak tahu bagaimana saya nak kita terjemahkan, ya. Qazaf ini seperti apa? Satu orang menuduh orang lain melakukan zina. Dia menuduh orang lain melakukan zina, tetapi dia tidak ada bukti. Dia cuma menuduh sahaja. Dalam Islam orang ini akan ditangkap. Dia akan ditangkap dan dia akan disebat berapa kali? Ada jemaah tahu hukuman ini? Kalau satu orang itu dia menuduh orang Islam dengan syarat Islam, ya. Dia menuduh orang Islam melakukan zina. Selepas itu dia ditanya, mana awak punya bukti? Saya hanya syak dan wasangka sahaja. Syak wasangka, mari sini. Dia akan ditangkap. Lepas itu dikenakan ini hukuman yang ini sebatan 80 kali sebat. Ini adalah hukuman qazaf. Itu sebab dalam Islam, satu orang kalau menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak mendatangkan berapa saksi? 4 saksi, dia akan disebat 80 kali. Jadi tak boleh main-main, ya. Maksudnya tak boleh seseorang itu menuduh orang lain melakukan zina dan dia adalah daripada kabair, daripada dosa yang membinasakan, adalah menuduh orang melakukan zina tanpa bukti. Dalam Islam dia akan ditangkap dan dikenakan hukuman qazaf. Jadi Islam dia menjaga maruahnya ini manusia. Begitu juga tidak dibolehkan bagi seorang Muslim mencaci orang lain. Tidak dibolehkan bagi seorang Muslim mengatakan fitnah kepada orang lain yang menyebabkan orang bergaduh dan sebagainya. Ini juga yang ini ada hukuman.
yang tertentu bagi perkara seperti ini. Jadi dalam masyarakat Muslim, kita menjaga maruah yang ini manusia. Perkara yang ini yang keempat adalah menjaga keturunan manusia. Islam ini menjaga keturunan manusia. Maka dengan itu Islam mengenakan hukuman zina. Islam ini mengenakan hukuman zina. Apa hikmahnya? Untuk menjaga keturunan manusia. Sebab kalau semua orang melakukan zina, nampaknya tak ramai orang yang akan kahwin. Apabila tak ramai orang yang akan kahwin, ini apa yang akan berlaku? Maka dia akan menyebabkan keruntuhan yang di dalam keturunan. Dan ini na'udzubillah min zalik banyak berlaku di barat sekarang, lagi dengan masalah LGBT. Sekarang ini manusia bukan saja menghadapi masalah penzinaan yang maha rajalela, dikenakan lagi satu bala pula. Sekarang lelaki nak kahwin lelaki pula, perempuan nak kahwin perempuan. Selepas itu dia boleh mengatakan, oh Tuhan menciptakan saya begini. Ini adalah pendustaan. Tetapi masalahnya adalah hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka yang mereka cenderung kepada jantina yang sama. Ini adalah masalah mereka dan nafsu mereka yang wajib untuk mereka melawannya. Sama seperti kita mengatakan seorang lelaki misalnya dia ada hawa nafsu terhadap seorang wanita dan dia melakukan perzinaan. Diharamkan dia melakukan sedemikian, wajib dia melawan hawa nafsunya. Sama juga kita mengatakan dengan jantina yang sama. Jadi hari ini yang ajibnya kita lihat ada sebagian orang Islam dia termakan pula. Ini LGBT punya tipu daya. Dia mengatakan, oh ini sebab Tuhan yang menciptakan mereka sedemikian. Kita mengatakan Tuhan tidak menciptakan manusia sedemikian. Ini adalah masalah manusia sendiri mengikut kepada hawa nafsunya. Ini adalah daripada asal bisikan syaitan. Itu sebab kita lihat kaum Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah melaknati manusia-manusia yang sedemikian. Jadi kita hidup dalam keadaan penzinaan berleluasa. Selepas itu sekarang masalah LGBT pula menjadi berleluasa. Ini boleh menghancurkan masyarakat. Dan saya pun tak tahu ini apa yang akan berlaku selepas 10 tahun. Sebab keadaan sekarang ini agak menyeramkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita buat apa yang kita mampu untuk kita menjalankan dakwah dan sebagainya. Dan akhir sekali kita berdoa kepada Allah. Sebab apa yang kita mampu buat pun dia merupakan usaha yang setakat ini kita membicarakan di antara kita dan sebagainya. Ini adalah keadaan yang sangat bahaya. Itu sebab kita lihat Islam dia mengenakan hukuman zina. Begitu juga kita ada hukuman bagi ini LGBT ni. Kalau orang ini melakukan liwat, hukuman yang liwat sama dengan hukuman zina. Hukuman liwat ini sama dengan hukuman zina. Kalau sekiranya hukuman ini dikenakan, orang pun takut nak ada di LGBT. Betul ke tidak? Orang pun takut ini nak claim dirinya misalnya dia adalah gay ataupun dia adalah lesbian. Berbeza dengan sekarang. Sekarang ini ada orang yang dengan bangga dia mengatakan sedemikian. Dan selepas itu dia mendapatkan sokongan pula daripada masyarakat. Masyarakat mengatakan tak apalah, kesian, apa nak buat, dia memang begitu. Nampak tak? Kita ditipu sekarang. Bila kita membukakan pintu yang bahaya ini, dia akan menjadi berleluasa. Dia akan jadi berleluasa. Dan ini saya membicarakan ini sebab saya lihat ada muslimah yang sokong mereka. Muslimah yang solat 5 waktu, bukan nak mengatakan muslimah yang yang na'udzubillah gay ke apa, lesbian ke. Tetapi sekarang kita lihat orang yang pada zahirnya mengamalkan agama tetapi ada kesilapan dalam pemikiran mereka terhadap masalah ini. Jadi akhirnya apa, mereka pula ini yang sokong. Dan ini lagi satu masalah. Jadi itu sebab kita nak kena berjaga-jaga, kita nak kena memahamkan ini orang akan bahaya perkara seperti ini. Sebab dia meruntuhkan masyarakat habis semua. Dia akan merosakkan. Dia akan menyebabkan penzinaan lagi berleluasa. Lagi baru-baru ini juga saya ada satu yang ustazah yang mengatakan dating sebenarnya dibolehkan. Lagi satu
lagi satu jembatan yang ini telah jatuh. Keadaan yang di tengah masjid seperti ini, penzinaan yang sedang berleluasa dan masalah LGBT dan sebagainya. Ada yang ni ahli agama pula ini mengatakan tak apa ini, sebenarnya dating ini boleh. Jadi kita menggalakkan lagi penzinaan ke bagaimana sekarang? Jadi ajib betul. Saya subhanallah ini, saya kadang-kadang ini bila saya fikirkan tentang perkara ini adalah daripada keajaiban akhir zaman. Kita hidup ini dalam keadaan seperti ini, apa nak buat ya? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang ke berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, Islam yang menjaga harta manusia. Maka itu sebab kita ada hukuman mencuri. Hukuman mencuri juga dalam Islam adalah hukuman yang sangat berat. Apakah hukuman tersebut? Apabila seseorang itu mencuri dengan 6 syarat. Ada 6 syarat dalam hukuman yang dia mencuri ni. Apabila dia melakukan pencurian dan 6 syarat ini ada padanya. Daripada syarat ini adalah wang tersebut mesti lebih daripada separuh dinar ataupun sepertiga dinar. Dalam duit Singapura mungkin saya boleh mengatakan $150. Kalau dia mencecah lebih $150. Beza kalau dia curi gula-gula, ini semua tak ada 20 sen $1. Tidak ada yang dipotong tangan. Walaupun ada orang salah faham, ada orang menyangka kan dipotong tangan ni semua mencuri, semua tak kira, semua kita potong tangan dia. Kalau tak ini, kalau begini yang ni subhanallah, yang ni masalah, yang ni banyak orang tangan akan dipotong ya. Tapi nak potong tangan sebenarnya bukan senang ya. Dia mesti ada bukti, dia mesti ada kadar apa yang dia mencuri. Sama ada dia mencuri benda ini tempat yang disimpan ke tidak disimpan. Kalau satu orang itu dia letak dia punya basikal misalnya kat luar rumah, dia tak lock. Lepas itu datang pencuri ambil basikal dia. Ini tidak ada hukuman yang ni potong tangan. Walaupun basikalnya $1,000. Kenapa? Sebab hakim akan mengatakan kepada orang ini, yang salah adalah engkau. Kenapa? Kenapa yang ni letak basikal kat luar rumah ini tak lock? Tapi kalau satu orang itu dia letak basikal dalam rumah, lepas itu pencuri pecah rumah, lepas itu ambil dia basikal keluar, ini adalah kita mengatakan dia telah mendapatkan satu syarat daripada syarat yang ni, hukuman yang ni mencuri ini ke atasnya. Jadi kita ada hukuman yang ni memotong tangan. Jadi kali pertama kalau dia memotong tangan, dipotongkan tangan kanannya. Jadi dipotongkan tangan kanan daripada mana? Daripada sini. Ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun yang ni ada pendapat fatwa Sayyidina Ali daripada sini. Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang ni dia mengatakan daripada sini. Yang ni 4 jari. Kita dalam mazhab Syafi'i yang ni sampai sini. Kalau dia mencuri lagi, dipotong tangan kirinya. Kalau dia mencuri yang ni dipotong yang ni tangan kirinya. Kalau dia mencuri lagi, dipotong yang ni kaki kanannya. Tapi saya rasa kalau orang dah macam itu, dia dah taubat terus, taubat nasuha, betul ke tidak? Takkan dia dalam keadaan seperti itu yang diponak dengan satu kaki pun dia nak mencuri. Ala kulli hal, hukuman ini hukuman yang berat. Jadi ini adalah 5 perkara yang Islam yang ini menjaga. Jadi apakah 5 perkara tersebut? Pertama sekali adalah nyawa, selepas itu akal, maruah, keturunan, dan akhir sekali adalah harta. Jadi kita lihat dari hukum agama Islam ini menjaga perkara ini yang ini bagi manusia. Itu sebab ini di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menjalankan hukuman, Allah mengatakan hendaklah kamu menjalankan hukuman dengan keadilan. Dengan yakni keadilan. Itu sebab dalam Islam kita tidak boleh menjalankan hukuman kalau ada syak. Kita syak, ini hakim ini dia syak sama ada orang ini mencuri ke tak mencuri ya. Dia ada orang yang mendatangkan bukti tapi bukti ini macam samar. Tak boleh yang ini dikenakan hukuman. Jadi kita dalam Islam ini kita ada satu kaedah. Satu kaedah yang ini mengatakan apabila seseorang itu menuduh, wajib dia mendatangkan bukti. Sebab asal manusia tidak bersalah. Asal manusia tidak bersalah. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Al-bayyinatu liman idda'a. Barang siapa yang menuduh,
diwajibkan dia mendatangkan bukti. Wal yaminu ala man ankar. Tapi orang yang dituduh ini kewajipannya adalah dia bersumpah kalau sekiranya dia tidak melakukan perkara tersebut. Apa sebabnya? Sebab asal manusia tidak bersalah. Berbeza dengan hukuman barat. Hukuman barat ini mengatakan asal manusia dia bersalah. Apa dalam bahasa Inggeris mereka mengatakan until you are proved innocent. You are guilty until you are proven innocent. Ini terbalik pula. Asal manusia guilty. Satu orang yang ditangkap ini misalnya, dia dituduh ini mencuri. Jadi bila dia dituduh saja, walaupun tidak ada bukti ke atas dia bersalah. Sampai mereka mendapatkan bukti yang dia tidak bersalah. Tapi dalam Islam terbalik. Kita tidak boleh menghukumkan manusia sebab asal manusia ini dia tidak bersalah, sehingga kita mendatangkan bukti. Jadi you are innocent until proven guilty. Jadi boleh kita hafal ini. Allah ya. Dari zaman sekarang ini kita membicarakan hukum Islam, orang pun susah nak connect ya. Sebab dalam zaman sekarang kita pun tak lihat hukum Islam. Ada tak kita lihat hukum Islam dijalankan? Jadi orang anak-anak muda pun hanya keliru tentang agama. Islam membicarakan tentang hukuman-hukuman ini, tetapi tidak dilihat. Sebab kita tinggal dalam keadaan yang mana hukuman Islam tidak dilaksanakan. Jadi apabila hukuman Islam tidak dilaksanakan, apa berlaku? Manusia merosakkan akal mereka, manusia merosakkan keturunan mereka dengan melakukan penzinaan. Dan begitu juga dengan marwah yang di manusia yang lain. Hari ini manusia boleh menuduh orang lain melakukan zina, boleh memaki hamun, boleh fitnah dan sebagainya, tapi dia tidak ditangkap. Dia tidak ditangkap. Maka ini menyebabkan masalah yang besar. Jadi daripada masalah yang kita lihat yang berlaku dalam masyarakat kita adalah apabila hukuman Islam tidak dilaksanakan. Itu sebab kita mengatakan manusia berhajat kepada Islam, sama ada mereka Muslim ataupun bukan Muslim. Kalau sekiranya manusia melaksanakan amanah mereka dan menjalankan hukuman Allah, maka manusia akan hidup di atas muka bumi ini dengan sejahtera, dengan keamanan dan dengan kesejahteraan, dengan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan dan mematikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.